Assalamualaikum. Apa khabar kepada anda semua yang bersama kami secara langsung untuk program Hello Doctor. Dan hari ini Zaim mengharapkan semua penonton dekat rumah sekarang ni berada dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya, ceria-ceria selalu. Yang paling penting kalau boleh stay at home, sejam bersama kami sebab topik hari ini memang terbaik. Okey, sebelum itu jangan lupa untuk anda dekat rumah tu buka telefon pintar anda, cuba search dekat Facebook. Cari Facebook kita dulu. Facebook kita bernama Hello Doctor TV3. Maksudnya ejaan hello kena betul tau. H-E-L-O. Bukan H-E-L-L-O. Sebab ada orang cakap kita tak jumpa. Tak apa. H-E-L-O. Hello Doctor TV3. Atau kalau nak tanya soalan dekat panel kita, nak sembang-sembang dengan kami, boleh terus ke nombor talian kami di 037726 1603 atau yang sedang menonton kat rumah tu boleh juga hashtag Hello Dr. TV3 dalam Instagram maupun Facebook anda. Jadi sekarang ni topik pada minggu ini berkait rapat dengan kita semua tentang kesihatan kulit kepala dan juga rambut. Bukan untuk kakak-kakak saja, tapi untuk para ayah-ayah juga, lelaki wanita, semuanya penting untuk mengetahui tentang kesihatan kulit kepala dan juga rambut. Kalau dulu tu rambut mahkota wanita, sekarang ni lelaki pun pandai jaga rambut juga. Tapi sebelum itu kita nak saksikan sedikit bingkisan mengenai tentang topik kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Penjagaan rambut. Kalau saya tidak terlalu kerap untuk mencuci rambut lah sebab saya ada masalah. Kalau cuci rambut setiap hari dia akan kering, kulit kepala akan kering, so saya akan start mula gatal-gatal. Itu problem pada saya lah. Kalau penggunaan conditioner saya tak pakai, saya hanya pakai shampoo biasa saja. Kalau kira-kira seminggu tu ikut mood lah. Kalau saya rasa rambut saya ni macam terlebih minyak ke, saya tak selesa ke, kadang-kadang kita baru balik kerja minyak terlalu banyak kan, tu saya basuh lah. Okey, macam kalau saya, rambut saya jenis yang saya setiap hari saya kena shampoo, tapi saya shampoo setiap hari tu saya tak guna conditioner lah sebab so far macam rambut saya walaupun tak guna conditioner, shampoo je dah okey dah. Tapi since sekarang ni macam cuaca kat Malaysia kan makin panas kan, so saya baru nak try serum lah, tapi tak tahu lagi outcome macam mana. Hopefully akan lagi okey lah. Saya sebenarnya satu hari tu 2 kali lah mandi. Rambut saya ni senang je jaga. Saya pakai, yang penting pakai shampoo rambut. Jangan pakai shampoo badan tapi dekat rambut, nanti rambut keras. Sebab saya dah pernah. Jadi macam rambut saya ni pakai je shampoo apa-apa, yang penting shampoo rambut lah. Kita jaga bagi dia wangi macam tu je lah. Paling kurang 2 kali sehari lah. Kalau 5 kali lagi bagus, tapi nanti takut orang cakap buang tebiat. Itu dia, macam-macam cara orang kita jaga rambut lah. Ada yang pakai shampoo rambut, ada yang pakai sabun badan, ada tak shampoo kepala langsung, semua ada. Tapi tahu tak anda semua, sebenarnya kita punya secara puratanya 100,000 ke 150,000 helai rambut kita ada sepanjang hidup kita. Jadi persoalannya sekarang ni, macam mana cara nak jaga rambut sebanyak itu dan macam mana kekalkan kesihatan kulit kepala. Untuk itu, kita bersama dengan panel jemputan yang bakal kata orang tu membincangkan, nak cerita tentang perkara sebenar kita punya rambut punya cerita ni. Kita bersama dengan jemputan kita pada minggu ini, Dr. Kartini Farah Harim daripada sebagai pakar perunding dermatologi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Zaim. Terima kasih kerana sudah tiba di set. Terima kasih kerana menjemput saya. Ya. Soalan pertama, rambut saya nampak sihat tak? Handsome tu. Sebab Zaim pun antara orang yang sangat pentingkan penjagaan rambut juga sebenarnya. Okey, Doktor, kita nak mulakan sikitlah kata orang tu perbincangan pada minggu ini kan. Kata orang tu cakap pasal rambut, ya. Dia banyak cerita. Ada orang kata kalau masalah rambut tu dah mula pada rambut, datang daripada kita punya kulit kepala. Tapi problem utama, asal usul berpuncanya masalah tu daripada mana, Doktor? Cerita sikit pada kita pada petang kita. Okey, so berkait rapat dia rambut kita dengan kulit kepala. Jadi kalau kita nak rambut kita elok, kita kena jaga juga kulit rambut kita. Okey, so biasanya lah masalah-masalah yang dihadapi oleh orang bila datang jumpa doktor ialah masalah kulit sensitif, masalah kegatalan rambut, masalah kulitnya menjadi tebal lah, kulit kepala jadi tebal, dan ketumbuhan rambut, dan rambut tu cepat putus dan pelbagai lagi masalah lah. So kita kena jaga kulit rambut tu dan menggunakan produk-produk yang betul untuk rambut kita jugalah. Ya, okey. Dalam pengalaman doktor sendiri kan, kalau ada kata orang tu mereka datang jumpa doktor, apa antara masalah terbesar
yang dihadapi oleh rakyat Malaysia khususnya tentang rambut ini, Doktor? Masalah terbesar ialah nombor 1, rambut gugur. Rambut gugur. Itu selalunya bila menceritakan masalah gugur ni dia bawa sekali dengan kemurungan, dengan masalah anxiety, sebab itu adalah penampilan seseorang. Kadang-kadang orang memberi persepsi yang negatif apabila ada orang tu rambut dia tak elok, dia macam orang fikir dia tak pandai jaga ke, tak bersih ke dan sebagainya. Tapi sebenarnya bukan sebab itu. Itulah persepsi yang orang rasa terasa ya, orang terasa bila orang tengok kita tak handsome lah, tak elok lah kalau rambut kita tak elok. Ada pun nampak macam rambut tu boleh kira je kan, macam tu. Okey, sekarang ni kan doktor cakap tentang masalah keguguran rambut kan. Banyaklah ceritanya. Adakah masalah genetik ke, masalah tak pandai jaga ke, ataupun memang kita memang ada kitaran rambut gugur ke. Sebenarnya apa puncanya, doktor? Okey, sebelum saya kata macam mana nak kategorikan keguguran rambut ni terlalu besar dia punya sebab dia. Kalau kita kata rambut cepat putus, nanti saya cakap itu kategori lain ya. Kalau rambut gugur tu dari akar dia jatuh ya. So rambut yang jatuh yang biasa sekali kita panggil male androgenetic alopecia untuk lelaki dan female androgenetic alopecia untuk women, untuk perempuan. So masalah kategori ni kita panggil androgenetic sebab ia adalah berkait rapat dengan androgen, hormon lelaki. Walaupun perempuan ada hormon lelaki. Dia disebabkan hormon ini, kalau kita tengok dalam gambar ni, kawasan-kawasan tertentu di kulit kepala kita adalah sensitif kepada hormon itu. Dan bila ia terkena, sensitif ya, dia akan jatuh. Okey, untuk lelaki dia di kawasan depan lah, kita panggil tu hairline tu kat depan, dan dekat atas dia kadang-kadang dia jadi bulat, kosong di atas. Itu jenis lelaki ya. Ini Norwood Hamilton punya kategori lah di stages 1 sampai 7. Untuk perempuan pula, dia kebanyakannya yang botak di tengah-tengah. Dia akan jalan, malah jarang kadang-kadang habis botak di tengah-tengah. Dia tidak hairline di depan ni, dia tidak ke belakang, tapi di atasnya dia akan mula kurang. Ke atas. Yes. Sebab kawasan itu lebih sensitif kepada hormon androgen. Ini yang orang kata common balding, yang biasa, keguguran rambut yang biasa sekali didapati. Kalau kita kata 30%, 30% orang berumur 30 tahun dan 50% orang berumur 50 tahun. Tu ramai tu yang mengalami masalah. Usia tu. Patutlah Zaim dah mula rasa. Usia Zaim dah 35 tahun tahun ni. Tiba-tiba tengah-tengah mandi tu, tengah-tengah shampoo kepala tu, ada rambut yang macam, alamak, gugur. Walaupun saya rasa macam, okey, tak apalah kan. Tapi lama kita rasa risau, adakah Zaim bakal membotak dan sebagainya. Jadi usia, selalunya doktor cakap pasal gugur rambut ni, lelaki lain, wanita lain kan. Bermula usia berapa yang paling tinggi peratusannya? Tetap 30 juga? Okey, tak. Dia kadang-kadang kita yang dalam, sebab di genetik kan, maknanya kalau ayah, ibu dan ayah kita atau datuk nenek kita ada masalah keguguran rambut, kita akan boleh dapat keguguran rambut lebih awal usianya. Jadi awal berapa tu? Saya pernah tengok umur belasan tahun pun pernah. Dah mula? Yes. Jadi agak merisaukan juga sebenarnya. Dari situlah datangnya pelbagai rawatan yang perlu diambil kira untuk merawat dan sebagainya. Okey, bila cakap tentang keguguran rambut dan sebagainya, bukan sahaja lelaki tapi wanita juga. Bila kita membiarkan, doktor, okey, adakah itu punca berlakunya berkilat? Kalau kita masuk dalam, kalau kita biarkanlah, nak kata membotak, ada orang kata handsome botak ya. Ini bergantung tahu, botak ke tidak tu bergantung kepada individu. Tapi kita menceritakan tentang kalau boleh kita mengelakkan. Okey, cerita doktor. Okey, so kalau kita tidak merawat dia, ada setengah orang mengambil masalah itu sebagai masalah yang biasa dan dia kata tak payah rawat pun tak apa. Jadi sebab itu orang kata you punya choice lah. Maknanya you pilihlah mana yang you rasa lebih selesa, sebab kadang-kadang nak mencari rawatan ni kadang-kadang agak leceh, nak memakai itu dan ini. Dan orang kata okey, tak apalah, biar saja. So bila kita tak merawat dia, dia punya folikel rambut itu lama-lama dia akan matilah dan tidak lagi boleh tumbuh rambutnya. Jadi elok juga kita ada buat rawatan jugalah kan. Bagi anda yang menonton kat rumah tu yang sedang menyaksikan sekarang ini, kalau ada soalan yang bermain di fikiran nak tanya, boleh telefon ataupun turunkan soalan anda dekat komen di Facebook Hello Doktor, sebab lain orang lain masalahnya, betul tak? Ya, okey, tadi cakap tentang
keguguran rambut, okey. Bila cakap tentang keguguran rambut tu, kadang-kadang dia juga berkait tentang kepala yang gatal. Kadang-kadang kalau garu pakai pen pun sedap tak kira. Tapi sejauh mana masalah kegatalan kulit kepala tu boleh menyumbang kepada keguguran rambut, doktor? Okey, so macam ni. Kalau kita ada masalah kelimumur, okey, masalah penyakit inflamasi seperti eczema, psoriasis, itu pun boleh gatal rambutnya. Masalah kutu, budak-budak pun boleh jadi gatal. Sensitif kulit, kalau kita pakai produk-produk yang tak betul, kadang-kadang penggunaan pewarna rambut yang kita alergik, kita ada alahan, ada orang yang ada alahan, jadi gatal, merah rambutnya pun boleh jadi masalah. Dan juga masalah sistemik lah, ada yang orang masalah kanser, thyroid dan sebagainya pun boleh jadilah masalah kegatalan rambut. Ya, jadi maksud kita kena kerap sekali untuk cuci okey, cakap pasal kegatalan kan? Ada juga soalan daripada kawan saya tanya je, okey, berapa kerap sepatutnya kita membasuh kulit kepala kita dan juga mencuci rambut kita, doktor, agar mengelakkan perkara yang tadi tu, kegatalan dan juga keguguran. Okey, mencuci rambut ni ada banyak orang kata opinion lah, maknanya actually dia bergantung kepada you punya choice. You nak macam mana rambut you, tak nak terlalu flat. Kalau rambut you style yang jenis mengembang-ngembang, of course you nak basuh hari-hari. Satu lagi, kalau you ada kelimumur, berminyak rambut, you mesti nak cuci hari-hari. Actually kalau you cuci hari-hari, ada mitos yang kata kalau cuci hari-hari rambut you rosak. Salah. Sekarang ni banyak formulasi shampoo yang sangat-sangat bagus untuk membasuh secara harian. Setiap hari? Yes, setiap hari. Okay. Tapi you kena cari yang bagus, yang elok untuk you. Kena try. Sometimes you kena try dulu, baru tahu mana yang baik. Dan pakai conditioner untuk melembutkan, mengekalkan kekilauan dan melembutkan dia, tak terlalu kering. So choice maknanya cara you membasuh pun jangan terlalu kuat kan. Kadang-kadang kita pakai itulah, sikatlah, itu semua tidak bagus untuk kulit kepala kita. Dan bila kita mencuci rambut, jangan pakai air panas. Air panas pun mengeringkan rambut. Dan bila kita mengeringkan rambut, saya galakkanlah you jangan untuk tidak menggunakan tuala dan mengesat dengan kuat. Kadang-kadang itu boleh merosakkan helaian rambut itu sendiri. Dan pelbagai cara lagi lah. So kalau nak cuci rambut tu bergantung juga dengan aktiviti. Kalau you bersukan hari-hari, of course you berpeluh kan, mesti you nak cuci rambut, you takkan berminyak kan? Dan berbau rambut. So bergantung kepada banyak faktor. Ya, banyak cerita nak tahu lagi ni. Okey, kita nak take 5 dulu. Kita nak berehat seketika, kembali lagi kita sambung cerita tentang kesihatan kulit kepala, okey? Okey, kembali dalam rancangan Hello Doktor. Baiklah, topik kita, Zaim nak anda semua beri perhatian. Tak kisahlah anda dekat rumah tu, yang adakah anda seorang berhijab ke, tidak berhijab ke. Yang paling penting, penjagaan rambut itu sendiri. Ialah dulu masa memuda kahwin kan, suami belai-belai rambut kita. Sekarang bila suami tak nak pegang, tak nak belai, marah ya. Takkan suami nak pegang kalau selai dua kan. Maksudnya anda kena beratkan aspek kesihatan kulit kepala tu agar mengembalikan keremajaan rupa kita dengan rambut yang tebal. Okey, hari ini doktor, kita ada banyak soalan daripada laman sosial di Facebook Hello Doktor. Jom kita bacakan soalan yang pertama daripada pengirimnya bernama James Bong. Okey, apakah jenis makanan yang boleh menyebabkan rambut gugur? Sebab kita tahu kalau kita selalu ambil makanan yang penyebab menguatkan rambut. Tapi ada tak makanan yang kalau kita makan saja, rambut boleh gugur, doktor? Okey, saya sebenarnya banyak buat kajian sebelum kita keluar Hello Doktor hari ini. Saya dah mengorek-ngorek research papers. Tak ada banyak yang papers mengenai masalah apa makanan yang menyebabkan gugur. Banyak paper yang kata apa yang perlu ambil untuk kurangkan gugur. Okey, so ada paper yang kata, okey, so kalau you makan terlalu banyak high sugar, high glycemic index, itu yang kita suka makan tu, yang manis-manis. Okey, dan apa saja manis. Manis ataupun yang processed food, semua gaya hidup lah. Maknanya you makanan yang tak elok lah, tak cukup nutrisi, yang semua yang ringan-ringan kadang-kadang boleh menyebabkan, sebab dia menjadi satu oxidative stress untuk badan kita, bukan saja untuk rambut dan segala organ kita lah.
Itu yang saya tengok apa yang tak bagus makanlah. Terutama also you kena cukup tidur, cukup exercise dan segalanya lah. Itu merangkumi bagaimana kita nak menjaga the whole body lah, macam mana untuk sihat lah. Jadi kurangkan makanan yang manis-manis dan juga yang processed food. Boleh membantu tidak menggugurkan rambut kita. Okey, soalan menjawab soalan ya. Okey, soalan kita yang kedua dekat Facebook kita daripada Akmazul Kafli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello doktor. Saya ada anak perempuan umurnya 3 tahun. Dalam sebulan 2 ni rambut dia mula gugur. 3 tahun doktor Saya sangat bimbang tengok kulit kepala dia sebab kepala dia dah mula botak dekat tengah. Saya nak tanya apa faktor dan tips nak pulihkan rambut gugur? Sebab doktor, kita fokus sekarang ni macam orang dewasa, tapi tanpa kita sedar ada dari usia seawal setahun, 2 tahun yang dah ada rambut lah mula gugur. Boleh berlaku juga doktor Okey, yang biasa rambut gugur untuk kanak-kanak ni ada 2. Satu ialah masalah kulat. Kulat. Tinea, kita panggil tinea capitis. Dan untuk yang awal dari baby, infancy boleh mendapat kita panggil cradle cap. So, dua-dua ni adalah disebabkan masalah kulat. Bagusnya jumpa doktor ya, sebab kalau saya nak bincangkan bagaimana rawatan adalah khusus kepada apa masalah itu. So katakanlah kalau kita tengok tempat tu bersisik, berbonggol ke apa, baik jumpa doktor dulu. Kalau nak cuba sesuatu mungkin kita boleh try antifungal dululah, shampoo ataupun letak minyak dulu ke, tengok dia boleh jatuh ke tidak. Kalau tidak, saya rasa baik jumpa doktor saja. Ya, tapi kalau kes yang memang tak ada sebarang fungal ataupun bakteria, boleh ke gugur juga tanpa sebab? Boleh. Saya walaupun seawal usia macam tu? Ya, saya pernah nampak kanak-kanak mengalami masalah guguran rambut yang just kosong saja. Itu kita panggil alopecia areata. Dia macam bentuk dia siling, bulat-bulat dekat kepala dia. Dan tidak ada rambut langsung yang kita nampak macam licin lah. Dan di tepi-tepi kalau kita tengok kantar, dia akan nampak macam ada rambut sikit halus-halus di tepi. Itu disebabkan oleh autoimun. Okey, kalau saya banyak lagi kemungkinan lah. Saya rasa lebih baik encik bawa anak berjumpa dengan doktor pakar kulit lah. Ya, supaya dapat elakkanlah kan. Okey, itu 2 daripada social media. Kita ada pemanggil pula pada petang ini. Nak bertanya terus kepada doktor. Okey, hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Syakira daripada Setiu Terengganu. Okey, ada sebarang masalah nak diajukan, silakan. Okey, macam ni. Saya sebelum bersalin, rambut saya sangat kira kata tak gugur lah, kuat. Okey, lepas saya bersalin, anak saya sekarang ni setahun 4 bulan. Tapi makin hari rambut saya makin gugur. Macam rambut saya dah nak botak. Sedangkan sebelum ni rambut saya tebal. Jadi apakah penyelesaian yang perlu saya buat? Untuk gunakan shampoo apa ke? Atau itu adalah hormon? Terima kasih doktor. Terima kasih Puan Syakira. Okey, ini paling popular antara soalan dekat saya rasa pasal hal rambut kan. Selalu lepas bersalin dekat anak 3 bulan ke 4 bulan lepas tu, mula dah rambut tu mula gugur dan macam-macam mitos dan fakta saya dengar. Berdasarkan soalannya tadi, macam mana doktor? Okey, so soalan ni sangat-sangat betul, sangat-sangat common lah. Untuk wanita yang mengandung, semasa mengandung, kita punya hormon estrogen adalah tinggi. Di tahap tinggi, dan bila kita melahirkan anak, estrogen tu dia akan jatuh. Bila dia jatuh, kita punya kitaran rambut, hair cycle, kalau ada gambar tu, dia akan bertukar daripada fasa pertumbuhan ke fasa yang kejatuhan. Kita panggil telogen. Okey, so di bahasa saintifiknya lah. So bila ada stres ataupun bila kejatuhan hormon tu, dia akan jatuh kepada fasa telogen, kejatuhan rambut. So dalam masa 3 bulan selepas dia melahirkan, majoriti wanita yang melahirkan akan jatuh. Rambutnya akan gugur sebab dia masuk kepada fasa telogen itu. So jangan risau, dia akan tumbuh balik selepas 3 bulan 6 bulan. Benda tu adalah satu yang normal. Untuk kebanyakan ibu yang dah pun melahirkan anak. Ya, betul. Jadi perlu sabar menanti untuk tiba anak yang baru. Ya, betul. Itu dari segi ibu yang baru lepas melahirkan. Tapi atas bacaan Zaim sendiri sebenarnya untuk lelaki juga kan, betul ke dalam tempoh kitaran kita punya kehidupan ni,
terutama dari segi tahun. Okay? Setiap 2 ke 3 tahun akan ada fasa rambut gugur. Adakah ia benar, doktor? Setiap 2-3 tahun. Oh, tidak. Tidak. Rambut kita hari-hari kita akan jatuh 100 ke 150 helai. Setiap hari? Setiap hari. Okey. Bukan 2-3 tahun. Bukan 2 tahun, Bukan. Akan turun juga. Sebab setiap rambut tu ada kitaran dia sendiri. Dia bukan jatuh pada masa yang sama. Kecuali macam saya kata tadi kalau perempuan melahirkan. Tetapi kalau stres, kadang-kadang kalau kita mendapat tekanan yang sangat tinggi ataupun kita mendapat, katakan kita buat operation yang major surgery ataupun setengah girls yang buat crash diet. Dia makan tiba-tiba dia nak berhenti makan, nak turunkan kalori dia, tiba-tiba nak kurus. Senang. Dia akan jatuh rambut. Lepas 3 bulan terjadinya peristiwa itu, dia akan jatuh rambutnya dan 3 bulan, 6 bulan dia akan naik balik rambut dia. Okey, faham. Jadi anda semua dah dengarkan cerita daripada orang yang bersalin, daripada tak bersalin pun memang ada fasa gugurnya rambut. Okey, kita sambung soalan pada laman sosial kita, di Facebook kita. Kita keluarkan sekarang daripada Huda Hadi. Betulkah tonik? Tak ni saya tanya doktor kan. Betulkah tonik atau oil dapat membantu hair regrowth atau sekadar mitos melariskan produk? Also, how to recover from hair breakage due to hot water ataupun air yang mungkin ada yang lebih ada kandungan-kandungan contoh dekat kolam renang ke ataupun air panas ke. Okey doktor, silakan. Okey, so nanti ramai pula peniaga-peniaga sana marah kat saya. Okey, tapi secara general lah. Secara general atas kajian. Tidak ada kata sesuatu tonik yang boleh meninggikan melebatkan rambut, kecuali setengah-setengah yang memang FDA approve, Food and Drug Administration from US. So kalau tonik tu mengandungi bahan seperti minoxidil, finasteride dan beberapa yang spesifik lah, bukan yang jenis botanical plant semua, tak ada lagi yang boleh. Ada yang kata peppermint, maknanya mentol mungkin boleh menaikkan rambut, tapi yang lain semua saya tak nampak yang ada 100% kata boleh menumbuhkan rambut dengan lebih lebat lah. Okey. Jadi maksudnya ada bahan-bahan yang doktor sebutkan tadi tu mungkin boleh membantu. Yes. Memang ada kajian memang 100% di-approve sebab dia boleh melebatkan rambut. Boleh menaikkan rambut balik. Yes. Sebagai pengguna, kita kena bijaklah melihat kandungan dalam bahan yang anda bakal beli itu tadi. Okey. Sambung sikit lagi daripada soalan tadi itu, ramai juga saya rasa kat penonton kat rumah tu nak tanya juga soalan. Kebanyakannya yang bertudung kat sana tu. Sekejap tadi yang hot water tadi tak habis lagi. Okey, hot water pula. Okey, kalau kita mandi jangan pakai sabun badan ya, sebab sabun tu kita ada kalsium, magnesium. So kadang-kadang kita basuh pakai, itulah bila kita pakai sabun mandi untuk kat kepala, nanti itu dia akan jadi scum, dia ada keraskan rambut kita. So kalau nak mandi, pilihlah shampoo yang bagus, yang melembutkan rambut. Yang kalau khas buat rambut lah. Tak perlulah kita nak pakai filter untuk mandi kan. Tak perlulah. Ya, sebab masa dulu saya pernah buat juga. Kalau rasa malas kan, sabun tu kena gosok sekali dengan rambut sekali. Nak cepat cerita je. Tapi tak boleh. Keras tak rambut lepas tu? Keras lah. Okey, dah jawab soalan anda tadi dekat rumah ya. Okey, sekarang ni daripada segi wanita yang berhijab, yang bertudung, juga ramai yang nak bertanya, adakah kerana mereka banyak kalau berhijab tu sebab mereka kan tertutup kan, mungkin dari segi faktor pengaliran udara kurang atau sebagainya, boleh juga mengakibatkan rambut tu gugur. Macam mana doktor? Okey, so ada beberapa masalah ni adalah masalah yang sangat besar. Okey, bagi saya ramai yang datang wanita berhijab komplain lah pasal kenapa rambut saya selalu jatuh dan tak boleh nak, kenapa ada yang kawasan-kawasan yang tidak ada rambut. Sebelum tu masa dia teenager, masa dia muda remaja tak pakai tudung, tak jadi macam tu. Lepas dia pakai tudung dah tak ada rambut di kawasan-kawasan tertentu. Okey, dia ada 2 sebab yang paling penting. Nombor 1, kalau kita bertudung, kita akan tarik rambut kita sebab kita tak nak helaian rambut kita keluar tudung. So bila dia ikatan tu terlalu kuat dan kadang-kadang heavy, berat, dia menarik rambut kita, kita panggil traction alopecia. Itu dalam bahasa saintifik. Maknanya bila rambut tu ditarik banyak-banyak kali di kawasan itu, dia akan jadi lemah. Dan dia akan jadi keguguran. Dia jadi kebotakan di situ. So di situ kita selalunya saya akan beri advice yang jangan ikat terlalu kuat, dan mungkin kita jangan pakai getah yang biasalah pakai yang jenis fabric.
Ya, Macam kita panggil scrunchies. Bukan getah ikat laut tu Bukan yang itu. Dan bila ikat tu ikat di berapa area, maknanya hari ini ikat tocang di atas, hari ini, besok ikat tocang di tepi. Jadi dia tidak memberikan tekanan yang terlalu banyak di satu-satu kawasan. Okey, faham. Itu satu. Nombor dua, yang masalahnya rambut bila kita pakai tudung seharian, rambut tu akan jadi flat. Flat dan berkuap dan panas, berminyak. Kalau seharian, lagi-lagi Malaysia ni panas kan, so dia akan jadi kelimumuh. Kelimumuh tu ada satu masalah. Bila kelimumuh banyak, satu ialah dia akan rasa gatal dan dia jadi inflamasi dan dia boleh menyebabkan kita rambut gugur. So itu pun salah satu masalah. So produk-produk di luar sana yang khas untuk perempuan berhijab selalunya ada sedikit anti kelimumuh di situ. ZPT, zinc perithion ataupun selenium sulfide. Dia ada sedikit di situ sebab dia membantu mengurangkan kelimumuh dan dengan itu mengurangkan keguguran rambut juga. Jadi kita kena jelas bukan sebab anda bertudung tu jadi gugur rambut, tidak. Tapi cara kita ikat rambut dan sebagainya boleh membantu mengurangkan kadar rambut yang gugur. Kita sambung lagi soalan dekat social media. Ini memang hangat soalannya doktor. Okey, terus daripada Muhammad Ainul Faiz. Assalamualaikum. Hello Dr. TV3. Waalaikumsalam. Saya jarang sekali memakai minyak rambut, tetapi rambut saya selalu berkerak dan kulit kepala mengelupas. Okey. Adakah saya perlu memakai minyak untuk kekal lembab? Okey. First kali kita kena tengok apakah sebab. Kita kata diagnosis lah. Doktor akan tengok, menganalisa kulit kepala. Bukan semua kerak disebabkan oleh benda yang sama. Okey. So biasanya lah yang masalah rambut tebal berkerak di belakang, mengikut hairline rambut, lapisan rambut kita macam itu dalam gambar tu, adalah disebabkan oleh masalah psoriasis. Dan kadang-kadang oleh kelimumuh, seborrheic dermatitis. So masalah-masalah ini adalah masalah perubatan dan perlu berjumpa dengan doktor. Kalau nak cuba sesuatu di rumah, letak minyak sedikit. Ada benda-benda yang kita boleh try seperti shampoo yang mengandungi tar, shampoo yang mengandungi ketoconazole. Boleh dibeli secara over the counter di farmasi, retail farmasi. Ada cara rawatan tepat lah. Okey, masa Zaim remaja dulu kan doktor? Masa remaja dulu ada ketika Zaim ada mengalami rambut yang bukan rambut okey, lebih kulit kepala. Dia ada, saya rasa ada juga orang akan mengalami benda yang sama. Kulit kepala berjerawat. Berjerawat. Lepas tu rasa macam, kenapa ni padahal kulit tak ada jerawat, tapi kepala pula berjerawat. Sampai rasa macam kalau sikat rambut pun sakit, shampoo pun sakit. Dan dia boleh pergi ke pelbagai kawasan. Zaim yakin ramai kat rumah tu ada masalah yang sama. Doktor, kenapa doktor? So masalah ini ramai saya dapat juga sebab bila dia ada jerawat sangat sakit. Guris pakai sikat kita, bukan gatal saja, sangat sakit, jasa berdengung kepala. Betul? Okey, so ada dua sebab. Mungkin satu ialah kalau kita suka menggaru kepala, kuku kita kotor, kadang-kadang kita termasuk bakteria ke dalam kulit rambut, ke dalam folikel, boleh menyebabkan kita panggil folliculitis. Satu lagi sebab ialah memang jerawat. Walaupun muka tak ada jerawat, kadang-kadang jerawat ni boleh naik di kulit kepala dan di badan depan dan belakang. So ini adalah satu jenis jerawat juga. So doktor akan memberikan ubat antibiotik. Antibiotik untuk mengurangkan jerawat di kepala. Dan kalau masih berulang-ulang, doktor kadang-kadang bagi ubat untuk yang jerawat khusus seperti isotretinoin dan sebagainya. Jadi jumpa doktor kulit untuk menyelesaikan masalah ini dengan mudah. Dengan mudah. Jadi jangan risau. Janganlah tiba-tiba kita pergi garuk lagi ke picit payah lagi dah. Tak boleh. Kena pergi jumpa doktor juga walau macam mana pun untuk menghilangkan jerawat yang menyakitkan dekat kepala anda. Okey, kita nak bincang lagi macam-macam cerita, macam-macam masalah tentang kulit kepala juga rambut. Jangan ke mana-mana. Okey, jumpa anda seketika lagi. Okey?
Okey, itu antara trivia-trivia yang boleh kami kongsikan kepada anda pada petang ini. Jadi macam biasalah kalau kita nak cakap pasal rambut ni, Zaim rasalah lain orang lain ragamnya, lain orang lain masalahnya. Kalau anda ada masalah lagi tentang rambut ataupun kulit kepala, sama ada anak-anak anda ke, cucu anda ke, diri anda ke, tolonglah komen sekarang. Tanyakan dekat kita punya Facebook page kita, Hello Dr. TV3, tekan follow dan tanya soalan. InsyaAllah kalau ada masa, kita akan ajukan soalan itu. Okey, dan sambil-sambil kita sembang-sembang ni, Zaim pun antara orang yang turut sama kadang-kadang kepenatan doktor untuk menyiapkan rambut sendiri. Sebab kadang-kadang kita ni bila dah ada di era pandemik sekarang, Zaim lebih suka untuk siapkan rambut sendiri sebab kita nak elakkan sebarang sentuhan kan doktor. Jadi ini antara cara Zaim siap dekat rumah. Macam mana? Jom kita tengok VT ini. Okey, Zaim rasa malu juga sebenarnya. Tapi sebab kadang-kadang kita ada waktu lah. Zaim ada 2 orang anak kan. Mana nak buat rambut, mana nak jaga anak lagi. Kadang-kadang boleh nak pergi ke kerja untuk tugasan depan kaca TV. Bila Zaim penat sangat, Zaim sarung rambut palsu. Sebab Zaim tak nak bila dah hari-hari nak kena blow rambut, nak kena iron rambut. Rambut rosak kan. Cara Zaim dah beli rambut palsu 2 jenis doktor. Satu pendek, atau panjang. Tapi sekarang doktor, doktor melihat situasi Zaim kan. Saya rasa ramai juga dekat luar sana yang mungkin nak elakkan rambut mereka rosak ataupun kelihatan tak sihat, mereka sarung topi ataupun snow cap ataupun tudung. Zaim sarung rambut palsu. Adakah itu alternatif untuk kita merehatkan seketika rambut kita, doktor? Okey, so untuk kalau kita cakap pasal kenapa kita tidak walaupun kita tak ada masa nak buat rambut kita pakai wig, pakai rambut palsu, sebenarnya ada alternatif yang baik. Terutama bukan saja untuk mereka yang terpaksa memberi penampilan yang baik depan TV dan sebagainya. Ramainya yang datang sebab dia memang rambut gugur disebabkan oleh kanser, kemoterapi dan masalah-masalah rambut yang lain lah. Jadi alternatif kepada kita nak membuat bagi rambut tu cantik, banyak aja masa dan produk-produk nak kena beli. So itu kadang-kadang menyusahkan dan mengambil terlalu banyak masa. So memakai rambut palsu adalah satu alternatif yang baik. Tetapi ada kesan baik dan buruk memakai rambut palsu. Tak tahu sama ada Zaim tak ada masalah ni atau tidak. So nombor 1, kalau kita pakai wig tu, kadang-kadang bila kita pakai, kadang-kadang ada yang jenis yang pakai kena sangkut kepada rambut sendiri, itu pun boleh menyebabkan traction alopecia. Rambut kita boleh tertarik. Rambut tertarik. Kadang-kadang ada yang jenis wig yang kita kena pakai glue, gam pelekat. Kadang-kadang itu pun boleh menyebabkan dia jadi iritasi kulit kepala lah. Dan kalau pakai terlalu lama, kadang-kadang dia jadi gatal sikit kat kepala. Tapi kalau dari sebaliknya, kalau kita pakai all this iron lah, pakai besi pemanas lah, pakai hair dryer yang panas-panas, semua pun boleh merosakkan rambut kita. Okey, cakap pasal hair dryer dan sebagainya kan. Zaim rasa ramailah bukan saja di kalangan selebriti, tapi orang-orang biasa pun lepas mandi tu dia akan keringkan rambut mereka dengan menggunakan satu suhu yang panas. Lagi panas, kadang lagi lurus, lagi cantik rambut dia. Tapi ada masalah di sebalik itu kan. Okey, kita sembang-sembang dengan doktor juga, tapi kita ada seorang selebriti yang mungkin sedang sibuk nak menyiapkan diri kepada AJL bakal tiba tak lama lagi. Okey, kita bersama di talian secara video ini Amir Mazdi. Assalamualaikum Amir. Waalaikumsalam Zaim. Hello doktor. Hai. Nampak tak doktor? Amir ni antara selebriti yang sayangkan rambut ya. Panjang rambut dia kan. Okey Amir, sebelum kita tanya tentang dari segi penjagaan, first thing first, kenapa Amir nak simpan rambut yang panjang Amir?
Sebab apa? Sebab kalau based on my image as a singer, saya memang nak jadi macam ala rockers lah. So nak rambut yang panjang sikit, macam adalah vibe rock tu kan. But personally memang saya dari sekolah lagi memang dah suka nak simpan rambut panjang. Sebab apa spesifik tak ada sebab, just memang saya prefer rambut panjang daripada pendek. Oh, suka. Maksudnya sendiri punya kehendak lah. Tapi kan Amir, kebanyakan wanita nak rambut pendek sebab senang jaga. Tapi Amir nak rambut panjang pula. Penjagaan Amir macam mana, Amir? Adakah sukar dan serumit seperti saya tadi, Amir? Sebenarnya susah juga nak jaga rambut panjang ni. Sebab rimas pun satu kan. Kadang-kadang bila kita tak jaga, tak shampoo, bila dia berminyak apa semua, so dia macam rasa tak selesa bila panjang-panjang ni kan. And penjagaan saya pula, saya akan shampoo 2 hari sekali. Tapi depends juga, kalau macam saya tak selesa ke apa, saya akan shampoo lah. Kalau dia dah berminyak sangat kan. Kalau bekerja daripada pagi sampai malam, saya akan shampoo every day. But selalunya saya akan shampoo and saya akan pakai conditioner juga. And saya tak pakai hair dryer, saya keringkan pakai towel je. Oh, bagus juga itu kan, doktor? Penat sikit lah keringkan pakai towel je. Tapi yalah, saya tak prefer, personally saya tak prefer pakai hair dryer sebab nanti rambut saya macam terlampau lurus. Lepas tu takut orang confuse, ni perempuan ke lelaki. Betul juga kan? Okey, tapi itu cara Amir. Okey, bila Amir dah ada rambut panjang macam ni kan, setakat ini Amir, bila Amir dah tidak menggunakan pengering rambut dan sebagainya, ada tak masalah kulit kepala ataupun masalah rambut Amir sendiri yang Amir hadapi, atau Amir berterusan dengan doktor kita pada petang ni, Amir? Masalah kulit kepala alhamdulillah tak ada lagi. Cuma dekat belah belakang je lah. Kadang-kadang tu dalam sebulan adalah 2-3 kali ada jerawat. Betul kan? Ya. Sakit tu bila tergaru ke apa kan. Lepas tu saya perasan rambut saya cepat kering. Yang tu saya tak sure kenapa. So saya nak tanya doktor. Mungkin sebab saya kerap sangat shampoo ke macam mana? Doktor, doktor saya boleh jawab teruslah. Sebab dia kata walaupun tak menggunakan pengering rambut dan sebagainya, rambut dia tetap rasa kering. Tapi dah pakai conditioner, dah pakai conditioner kan? Dah pakai perapi rambut. Tapi doktor tetap kering. Okey, so penggunaan shampoo, kena cari yang shampoo yang memang khas untuk harian. Kadang-kadang shampoo tu kalau kita pakai yang tak betul, kadang-kadang yang terlalu keras, kadang-kadang boleh menyebabkan kulit rambut kering. Kalau pakai conditioner pun, kalau you rambut yang jenis kering, kadang-kadang kena pakai yang heavy sikit jenis conditioner. Ada banyak jenis conditioner di pasaran kan. Lagi halus, lagi fine rambut tu, mungkin kena pakai lightweight sikit. Kalau yang tebal, kalau you rasa yang jenis yang rambut you kasar, kadang-kadang kena pakai yang heavy conditioner sikit. Satu lagi saya nak cerita pasal, walaupun you tak pakai hair dryer kalau nak pakai yang cool setting, maknanya sejuk punya. Dan bagi lagi bagus kipas saja sendiri bagi kering. Buat macam ni nanti dia kering sini. Kalau pakai tuala, saya nasihatkan beli yang jenis tuala yang memang khas untuk rambut. Ada? Yes, yang fiber. Yes, fiber dia berbeza. Jenis rambut yang tuala untuk badan tu agak keras ya. Betul? Kalau kita rub macam ni dekat rambut kita, kadang-kadang cuticle kita boleh pecah. Helai rambut tu, lapisan luar tu nama cuticle. Kadang-kadang kita rub banyak-banyak, dia akan merosakkan. Jadi lebih bagus kita ambil, kalaulah kita ada baju tuala, baju t-shirt. Kadang-kadang tu yang lama-lama kita buat ikat rambut sekejap untuk maybe 30 minit, setengah jam ke, lepas tu buka, keringkan dengan bawah kipas. Lebih baik rambut kita selepas itu daripada kita menggunakan tuala ataupun pakai hair dryer. Ya, itu tips tahu dapat secara serta-merta ni. Maksudnya kalau orang tak sempat nak beli tuala yang khas tu, kalau ada tuala yang biasa kat rumah tu, ada teknik tak nak macam mana doktor? Saya tak bagi you gosok-gosok pun. Actually wrap saja. Balut saja kepala. Lepas tu bolehlah tekan sikit-sikit. Jangan gosok. Jangan gosok. Yes. Jangan mengasari kulit kepala. Yes, lembut-lembut saja. Okey, itu antara tips lah untuk Amir. Jadi lagi macam Amir sendiri kan, bila dah melibatkan dalam bidang nyanyian dan sebagainya, nak ke pentas persiapan AJL tak lama lagi dan sebagainya kan, tetap juga orang kena set rambut Amir tu, kena juga bagi pengering lah, segala macam wax lah apa kan. Macam mana Amir terima? Adakah Amir biarkan saja atau Amir rasa Amir nak kurangkan, biarkan dia terbang macam tu saja?
rambut Amir? Saya okey je kalau nak letak wax ke apa, kalau nak set up rambut yang lain sikit untuk certain performances. Sebab saya pun jarang-jarang pakai minyak rambut yang ataupun wax ataupun spray. So sekali-sekala tak apalah kan, bagilah rambut ni rasa wax tu juga kan. So saya tak kisah sabun sebenarnya. Okey Amir, terima kasih banyak Amir kerana sudi kami hubungi Amir, dan all the best untuk AJR tak lama lagi Amir, okey? Thank you. Terima kasih. Alright. Jadi bagi anda yang menonton semua, jangan ke mana-mana lagi sebab kita tanya lagi macam-macam soalan tentang penggunaan minyak kelapa, bawang, apa lagi doktor? Dan sebagainya lah ya. Selepas ni dalam Hello Doktor, jangan ke mana-mana, okey? Okey, kembali bersama kami dalam rancangan Hello Doktor. Terima kasih bagi anda telah pun tanyakan soalan dekat laman Facebook kami. Kalau ada soalan, insya-Allah kalau ada masa ni kita cubalah baca soalan anda dan doktor berjawab secara terus kepada anda. Okey, sebelum kita nak sambung tentang sembang-sembang tentang rambut ni, kita nak update sikitlah tentang kita punya kes COVID-19 di Malaysia. Setakat ini statusnya kes baharu 2,437 orang, kes sembuh 3,251. Alhamdulillah dah ada ramai yang sembuh dan ada juga yang meninggal dunia pada hari ini, 9 orang semuanya. Dan jumlah kes aktif di Malaysia setakat ini 26,205 orang. Jadi keseluruhannya kita ada dah di Malaysia ni sebanyak 300,752 kes. Yang sembuh pun ramai juga, Alhamdulillah. Tapi yang ada disahkan positif pun ada juga. Walau macam mana pun, pandai-pandailah kita jaga diri, patuhi SOP dan sebagainya. Kami doakan semuanya selamat belaka. Okey, dan kita nak sembang-sembang lagi, doktor. Tapi sebelum kita juga nak tengok tentang fakta dan mitos. Okey, ini tentang orang buka kat internet ni macam-macam cerita pasal rambut. Doktor tolonglah jawab betul atau tidak. Jom kita baca yang pertama. Sekarang ini fakta dan mitos. Ya, okey, kita mula berdawal doktor. Fakta yang pertama atau mitos, rambut lebih cepat tumbuh pada cuaca yang panas. Fakta atau mitos doktor? Mitos. Tak betul lah kira. Tak betul. Yang kedua, menyikat rambut pada waktu malam boleh menyebabkan rambut gugur. Ini ramai mak-mak sikat rambut waktu malam ni. Tidak, sebab dia sikat rambut malam itu yang dia nampak jatuh. Tapi macam mana pun 15, sebab saya kata 100 ke 150 rambut jatuh pada satu hari. Dia nak jatuh bila dia suka. Walaupun tak sikat. Walaupun tak sikat, ya. Dan uban, ini saya yang paling suka nak tanya. Uban boleh tak menyebabkan kepala kita gatal? Tidak. Kita gatal. Masalah lain. Okey. Okey, tekanan boleh membuat rambut anda gugur. Yes, betul. Betul. Okey. Jadi orang kata, alamak, kepala saya gatal. Mesti ada uban. Cari. Okey, doktor. Alalan cakap pasal uban kan. Bila dulu masa Zaim, masa belum ada ilmu tentang rambut lagi, bila ada uban je, Zaim rasa gatal. Tapi itu adalah mitos. Dan Zaim pula ada juga perangai suka cabut rambut orang yang kata tangan suka ni duduk pada DVD ketepak doktor. Bagus tak doktor kita cabut rambut doktor? Okey, so kita sebenarnya tak, kalau you tarik selalu rambut dari folikel rambut tu, lama-lama dia akan jadi masalah. Kita kerosakan folikel rambut tu. Walaupun jadi, sedap. Ya, sama macam saya kata tadi, kalau pakai tudung kita duduk tarik, lama-lama rambut tu akan rosak dan dia tidak mahu tumbuh lagi rambut. Ya, jadi kalau ada rasa macam tabiat, kan suka cabut dah, keluarkan angin lah, lega lah, hentikanlah ya. Kalau rambut dah makin mengosong, jangan salahkan doktor, salahkan diri sendiri. Okey, soalan seterusnya daripada kita punya rakan Facebook kita, daripada Farid Yang. Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam ya. Nak tanya, betulkah sesetengah chemical dalam shampoo boleh menggugurkan rambut? Ada yang kata paraben, SLS tak bagus untuk rambut. Silakan doktor. Okey, so shampoo yang ada banyak sekarang ni, zaman moden ni, shampoo semua ada mengandungi pelbagai isi kandungan yang menyebabkan shampoo tu
menyihatkan rambut, melembutkan, memberikan kilat dan sebagainya lah. Tambahan lagi dengan conditioner. So kalau you kata ada shampoo yang boleh menggugurkan rambut tu, maknanya you menggunakan shampoo yang tidak sesuai dengan rambut you. Bukan semua orang tak boleh pakai shampoo yang itu. Sama seperti produk-produk yang lain ya. Kalau tak sesuai dengan you tukar. Okey, so kalau you kata pasal paraben ya, paraben tu adalah satu preservatif, pengawet. So pengawet tu bukan semua orang ada alahan. Kadang-kadang you tengok produk tu kata tiada paraben. So tiada paraben ni sebenarnya dia preservatif, pengawet itu dia tidak menggunakan paraben tapi menggunakan pengawet yang jenis lain. Dia mesti kalau you ada campuran pelbagai jenis produk di dalam satu produk, dia mesti ada pengawet. Kalau tidak, bahan itu tidak tahan lama untuk dieksportkan, untuk dimarketkan ya. So tak semestinya semua orang ada alahan kepada paraben. Kalau you ada alahan kepada paraben, tiap kali you pakai produk tu, you akan jadi rasa gatal, bersisik dan sebagainya. Untuk mendapatkan kepastian sama ada seorang itu adalah alahan kepada paraben, you boleh buat patch testing dengan doktor kulit. Satu lagi soalan you kata pasal SLS, sodium lauryl sulfate ya. Sodium lauryl sulfate adalah satu surfactant atau pembuih. So pembuih ini adalah salah satu penting yang untuk mencuci rambut dengan bersih ya, sebab banyak jenis-jenis pembersih rambut yang di luar sana adalah tidak sebaik SLS tapi lebih lembut. So SLS ni bukan sebenarnya satu musuh. Okey. Walaupun SLS ni kita pembersih untuk mencuci kereta semua pun pakai SLS. Buih lah. Untuk membuih tu. Tapi bila dia ada campuran dengan produk-produk lain dan pelbagai jenis ingredient kat dalam, dia akan jadi baik dan sesuai untuk setengah-setengah jenis orang. SLS, SLES, ada pelbagai jenis pembuih yang lain lah. Saya rasa cuba dulu satu persatu tengok macam mana kesesuaian dengan seorang itu. Ya, kena experience dirilah ya. Okey, dari dah hujung-hujung siaran macam doktor elokkan banyak betul soalan nak tanya kan. Okey, ingat tak dulu masa kita kecil-kecil kat rumah tu kan, mak kita dulu suka ya, masa kita baru lahir ke apa, akan lumurkan minyak zaitun, minyak kelapa. Adakah zaman sekarang doktor kita boleh lagi mengamalkan secara bahan asas itu untuk menjaga rambut sehingga ke hari ini doktor? Boleh je pakai minyak-minyak yang jenis plant, tumbuh-tumbuhan. Bagus untuk kalau kulit kita kering, untuk ada yang bersisik ke kepala. Macam saya kata, kita ada cradle cap, just sapu saja dekat kepala. Tapi kalau dia menyebabkan jadi masalah folliculitis dan sebagainya, kita kena berhentilah. Tapi untuk eczema, katakan anak-anak kita ada eczema, penggunaan pelembap boleh menyebabkan eczema tu berkurang ataupun kita menghalang eczema daripada terjadi. So bagi saya, you boleh je pakai untuk anak-anak kita. Sementara dia kalau kering kulit je, boleh je pakai. Amalkanlah, lumurkan setiap pagi lepas subuh, lumurkan je lah. Boleh saja, boleh ya. Okey, kita pun boleh juga lumurkan saja kalau kita masih ada minyak-minyak tersebut, beli kat pasaran, sapu semula jari tu lagi bagus kan. Okey, sikit lagi tu. Tips kepada mereka untuk menjaga kulit kepala juga rambut. Apa mereka harus lakukan? Very yang basicnya doktor. Basic sebenarnya banyak ni kok. So, okey, kalau kita start dari penggunaan produk kan, pilih yang sesuai untuk rambut kita. Jangan pakai besi pemanas, jangan pakai yang produk yang mengeringkan rambut. Kalau kita nak menggunakan pewarna rambut dan perming tu, semua styling tu semuanya adalah merosakkan rambut. Sebab kalau kita buat rambut untuk girls lah especially, bila kita maknanya stylekan rambut tu secara permanent dia akan merosakkan rambut sebab dia rambut kita ada bond, ada ikatan dalam tu. Bila kita pecahkan dia senang putus rambut tu. So kalau boleh kita avoidkan benda tu dari terjadi kepada rambut kita. Lagi ada lagi. Saya rasa terlalu banyak. Banyak sangat. Terlalu itu banyak. maksud elakkanlah daripada memberi tekanan pada rambut sendiri. Dekat rumah tu lepas shampoo kepala tu keringkan pakai kipas angin pun okey dah. Jadi bebaslah bahan-bahan kimia ataupun yang terlarang. Okey, sikit untuk kanak-kanak pula yang boleh ibu bapa macam Zaim ni nak menjaga anak saya punya rambut, macam mana doktor? Yang kulit kepala apa yang boleh saya amalkan sekarang? Okey, so
Okey, kalau kita katakan kenapa rambut kanak-kanak dia kadang-kadang ada tumbuh, ada tak tumbuh, itu adalah satu yang biasa terjadi sebab macam ibu-ibu yang mengandung, dia akan jatuh rambut dia selepas dia melahirkan. Baby pun lepas dia dilahirkan after 3 months kadang-kadang boleh jatuh juga. Dan dia rambut dia bila bergeser kat belakang tu rambut dia akan botak sedikit di belakang. Itu adalah biasa. Itu biasa. So jangan pula panik. So lepas 3 bulan 6 bulan dia akan tumbuh. Kalau lepas 1 tahun tak tumbuh juga cari doktor. Betul. So jangan panik dulu ya. Jangan panik dulu. Jangan terlalu itu panik. Normal. Yes, normal. Kalau ada kerak-kerak letak minyak zaitun, minyak. Boleh saja. Ya, boleh saja. Okey, doktor. Terima kasih banyak. Terima kasih kerana banyak menjawab persoalan semua rakyat Malaysia sekarang menonton. Terima kasih Dr. Kartini Farah Rahim selaku pakar Perunding Dermatologi kerana sudi berkongsi pelbagai info, tips, fakta bersama kami. Jadi anda semua yang menonton semoga bermanfaat. InsyaAllah kita boleh bertemu lagi di minggu hadapan. Jangan lupa untuk follow kami di Hello Doktor punya Facebook. Boleh terus ajukan pelbagai soalan anda di Facebook kami. Stay safe. Assalamualaikum. Jumpa lagi insyaAllah. Bye-bye.